Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi berkumpul di surau kita dan bersua muka untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita daripada tafsir surah Al-Baqarah yang telah kita tinggalkan beberapa bulan yang lalu. Saya ingat dah 2 bulan saya tak datang kot. Bulan dulu balik kampung, bulan lepas balik kampung juga. Hari tu balik Kelantan. Bulan 12 kan, cuti sekolah kan. Hujung bulan 11 ke. Bulan 12 lah, balik Kelantan. Betul tak? Anda dah 2 bulan tak datang kan? Ha? Bulan lepas pun balik kampung juga, tapi Sabah berenam raya Cina kan. Ni pun ikut kan nak balik kampung lah ni. Cuti sekolah tapi tak boleh balik ya. Asyik balik je kan. Anak sama belajar buat PhD, cuti je balik susah kan. Itu yang orang 6 tahun, 7 tahun sampai 8 tahun pun ada orang buat PhD ni. Part time biasalah. Kalau full time biasa 3 atau 4 tahun settle. Sahabat anak 3 tahun lebih je, tapi dia full time lah ya. Tentera sini anak dulu lah, kawan rapat lah ya. Kita buat part time ya. Tapi kena ambil masa-masa cuti lah. Jadi kena korbankan sikit lah cuti. Tak apalah, raya pun dah nak dekat dah ya. Nanti balik raya lah. Di mana kita pada kuliah yang lalu saya telah tinggalkan tuan-tuan pada ayat yang ke-26 daripada surah ini. Itulah surah Al-Baqarah. Dan saya telah mentafsirkan, bukan mentafsirkan lah ya, saya telah menghuraikan tafsir yang berkaitan dalam surah ini sebahagian daripadanya, separuh daripada ayat. Pasal ayat ni agak panjang, di mana kata Allah Ta'ala, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Sorry, ayat ni saya dah baca habis lah gitu. Dah baca habis malam ni kita nak masuk ayat yang ke-27 ya. Ayat yang ke-26 itu saya ingat 2 atau 3 kuliah saya ambil hari itu, sebab dia ayat yang panjang dan saya dah baca last hari itu, di mana Allah Ta'ala ni dia tak malu untuk membuat contoh sekadar seekor nyamuk ataupun lebih daripada itu. Orang yang beriman dia akan menerimanya sebagai satu kebenaran kerana ia daripada Allah. Adapun orang yang tidak beriman, al-munafiqun dan of course lah al-musyrikun, mereka berkata, kenapa Allah Ta'ala membuat contoh daripada nyamuk seumpama ini? Macam tak ada nilai lah kan. Nyamuk kan kecil ya? Tapi bukan kecil sebarang kecil. Di Malaysia yang mati sebab denggi pun ramai ya? Terutama di Selangor, tempat saya dulu pun spot untuk denggi, selalu datang tembak asap kan ya. Dan isteri saya pun ada pengalaman dapat denggi juga gitu, dah banyak tahun lepas ya. Demam dia lain macam juga ya. Dan saya bulan berapa tu hari, masa wad seminggu, suspek denggi tapi bukan denggi. Tapi dia demam agak teruk. Kira seekor nyamuk je. Dan ada lagi nyamuk-nyamuk yang lain. Dulu cikukunya nyamuk juga kan, daripada Afrika katanya. Kuman tu masuklah nyamuk kita. Ya.
Jadi nyamuk bukan sebarang makhluk, ya. Dan Allah Ta'ala dah buat contoh daripadanya, ya. Dan hari ini terbukti nyamuk bukan sebarang ciptaan, dia dalam setengah keadaan juga berbahaya, ya. Baik, jadi rentetan daripada itu Allah Ta'ala bagi keterangan tentang orang-orang yang tidak menerima di kalangan orang-orang munafikun dan orang-orang kufar atau musyrikun. Orang beriman dia terima saja apa-apa contoh, apa-apa kenyataan dibuat oleh Allah Ta'ala. Adapun orang tidak beriman dia macam-macam, ya. Dan Allah Ta'ala sambung dalam ayat ni, kata Allah Ta'ala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ayat ni pendek, 3 baris saja. Kata Allah Ta'ala, mereka-mereka itu hak tak nak terima tu, hak macam-macam alasan tu, di kalangan orang-orang kufar dan munafikin, yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, ya, mereka memungkiri janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas melakukan janji itu, ya. Depa-depa tu dia dah langgar janji Allah, ahdullah, ya. Dan ahli tafsir berbeza pendapat tentang apakah dimaksudkan dengan janji Allah berkenaan ahdullah. Al-Imam Ibn Katsir dan tafsirnya menyatakan bahawa ada beberapa teori atau pendapat para ulama. Pertama ialah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk kepada taatullah, taat pada Allah, ya. Jadi mereka tu langgar janji Allah, maksudnya mereka tidak taat pada Allah. Itu isunya, ya. Jadi ni hak tafsir dengan cakap Tuhan, ya. Itu kata sebahagian. Janji Allah di sini ialah perintah-perintah Allah. Dan secara umumnya bukan hanya kepada mereka, kita sendiri pun kalau tak taat perintah Allah, kita juga telah melanggar janji Allah, ya. Apa ayat ni dia khusus kepada puak-puak tu, tapi kita pun sama juga. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita tak buat. Apa yang Allah Ta'ala larang kita buat, kita buat. Maksudnya kita tidak taat Allah, kita juga dianggap sebagai telah melanggar akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di sisi sebagai ahli tafsir, janji-janji Allah ini ialah perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu satu teori. Satu teori yang lain, kata beliau Al-Imam Ibn Katsir, dan saya kira ulama-ulama tafsir yang lain, walaupun saya tak buat saya makan, mungkin berpendapat atau menukilkan pendapat yang sama, ya. Yang kedua ialah ada ulama yang mengatakan janji Allah di sini ialah tauhid, bukan sekadar taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya, tapi more than that, ialah tauhid, di mana depa ni telah langgar janji Allah dari sudut depa tidak mentauhidkan Allah. Itu isunya. Dan sesiapa saja yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dia menyembah selain Allah ataupun terlibat dengan hal yang melibatkan kesyirikan, depa ni semua telah melanggar janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak alam ruh telah buat perjanjian dengan kita, ya. Tak kala Allah Ta'ala menciptakan ruh kesemuanya, Allah Ta'ala berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita pun kata bala, ya, ya. Walaupun yang direkodkan sama ada dalam Quran atau hadis Nabi, percakapan kita dengan Allah di alam ruh hanya takat tu saja. Tak tahulah kok ada perbualan-perbualan yang lain, tapi yang diwahyukan sekadar tu saja. Allah Ta'ala tanya, aku ni Tuhan kamu ke tidak? Kita jawab ya. Itu satu perjanjian. Sebab tu setiap manusia yang lahir dia Muslim, kerana dia terikat kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah tauhid ketika di alam ruh. Ma min mauludin
illa yuladu 'alal fitrah. Nabi sebutlah hadis Muslim pada Abi Hurairah, tidak dilahirkan seseorang itu melainkan dia lahir di atas fitrah, dia muslim, dia ada tauhid. Di roh dulu dia dah mengaku Allah sebagai Tuhan, dah berjanji dengan Allah dah, ya. Fa abawahuma yahawidanihi aw yunassiranihi ay yumajjisanihi. Maka yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ialah bapa-bapa mereka, ya. Sebab itu kita beragama memanglah pada peringkat awal by parents. Alhamdulillah kita dilahirkan Muslim, mak bapak kita Muslim, so we are Muslim. Yang kita nampaklah macam by parents, ya. Tapi itu semua adalah pilihan Allah. Allah Ta'ala memang takdirkan kita lahir di kalangan keluarga Muslim. Dan kalau kita tak lahir di kalangan keluarga Muslim pun memang kita Muslim, maybe bukan by parents, tapi by hak di alam roh tu. Dan ni diakui oleh Rasulullah SAW. Tidak dilahirkan seseorang melainkan dilahir di atas fitrah. Fitrah ni mana Islam lah, mana tauhid, ya. Tapi kita Alhamdulillah lah kan, mak bapak Islam, kita tu lahir dah sebagai Islam, mak bapak pula Islam. Jadi macam kita ni Muslim by parents, ya. Sebenarnya kita Muslim by alam roh tu. Kemudian bila kita lahir, mak bapak kita dah Muslim, Alhamdulillah, macam by parents lah, sebab parent yang ajar kita agama apa gitu gini, ya. Tapi hari ni kita bukan lagi beragama by parents, mesti by our own choice, ya. Cicik dulu memanglah bapak kita ajar, mak kita ajar, kita ikut, kita dengar. Sebagai besarnya yang betul-betul. Ada sebagian yang tak betul juga. Pasal mak bapak kita ni bukan ada ilmu agama mana pun, ya. Tak apalah kan, kecil-kecil, ya. Nenek saya pun dulu saya selalu ikut dia pergi kebun, pergi cari lokan. Dia kata mu nak cakuk-cakuk tu dulu, dia kata mu nak cakuk-cakuk tu minta izin dulu tau. Tumpah lalu anak cucu nak cari makan, dia ajar kita buat macam tu. Maka kalau kita belajar dalam tauhid, itu membawa kepada kesyirikan. Nak minta izin dia buat apa? Dia boleh mudarat kita ke? Ya. Dan sebagai ayat dan surah Al-Jin diturunkan bukan hanya kerana orang Arab ni sembah selain Allah, percaya pada selain Allah, tapi kerana ada iktikad yang tak betul tentang jin. Mereka percaya jin ni menguasai alam, sehingga kata Ibn Abbas, bila dia pergi satu tempat, dia akan minta berlindung dengan jin. Ya sahib hazal wadi, a'udzubika min syarri hazal wadi. Wahai penjaga atau penghuni lembah ini, aku berlindung denganmu daripada kejahatan lembah ini. Lebih kurang je. Ada beza? Adalah beza lafaznya, tapi maksudnya lebih kurang sama. Minta izin tu pasal takut dia mudarat kita. Pasal apa kita nak minta izin dengan dia? Jin khalifah ke kita khalifah? Kita khalifah atas muka bumi, patut dia nak kena minta izin dengan kita. Tapi tak dinafikan kita dilarang melakukan perkara yang menyakiti mereka. Nabi larang kita kencing dalam lubang. Pasal lubang ni selain dia dihuni oleh haiwan, dia juga dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti jin. Seumpama diriwayatkan sunnah Abi Daud, nahan Nabi anil baul fil juhri faqila lahu fama balul juhri faqala an-nabi masakinul jin. Kata Sarjas, Nabi larang kencing dalam lubang. Jadi baginda ditanya, pasal apa tak boleh wahai Rasulullah? Ataupun Sarjas ditanya, maka Sarjas kata, Nabi kata masakinul jin, ialah larang, mesti nak kena tahu sebab pasal apa tak boleh, ya. Agama kita boleh tanya, kenapa begitu, kenapa begini, dalam setengah hal. Lagi pula hal ni dalam bab amalan, fiqh. Jadi sahabat nak tahu pasal apa tak boleh kencing kat situ. Nabi kata, disampaikan oleh Sarjas, masakinul jin, tempat tinggal jin, ya. Silap-silap kalau kencing, jin tu buat onar dia, tak tahulah kan. Ada orang kencing kat busuk lah apalah, balik bengkak dia punya kemaluan.
Tak tahu lah real story ke tidak. Boleh jadi. Pasal apa kau pergi kencing tempat tinggal dia? Tak boleh dah ya. Lepas tu antara adab istinja ataupun qada hajat tak boleh dalam lubang. Ya. Tak boleh lah ya. Menyakiti mereka dia larang. Tak boleh istinja dengan tulang. Dalam hadis Muslim pada Ammar bin Yasir, antara yang Nabi larang selain daripada istinja dengan tangan kanan, ya, dan beberapa hal yang lain, Nabi juga larang istinja dengan tulang. Pasal apa tak boleh istinja dengan tulang? Nabi kata ta'amul jin, dia makanan jin. Oh, jin makan tulang Ustaz. Saya suka sup tulang. Saya pun kira macam jin jugalah. Saya pun suka sup tulang. Ya. Oh, jangan makan sup tulang, makanlah sup kambing. Kambing sunnah pasal Nabi pun makan kambing. Nabi pun makan tulang apa? Tak jumpa hadis Nabi makan tulang? Bukan makan tulang lah, makan daging yang ada kat tulang tu. Makan sup tulang ni bukan makan tulang tu, makan daging yang ada pada tulang tu. Ada je riwayat dan Sahih Bukhari atau Muslim bila kita belajar. Kan? Kuntu ata'arraqul araqa fa'unawilhu nabi fawadda'a fahu ala mawdi' fiyya. Ya. Sahih Bukhari atau Muslim, Aisyah kata aku makan tulang yang ada daging. Kemudian aku bagi kat Nabi. Nabi gigit tempat aku gigit. Nabi meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Nabi makan daging. Ya. Tulang lah. Daging ada tulang lah ya. Jadi makan tulang pun Nabi makan juga. Kalau nak kata makan daging kambing tu sunnah lah. Oh, saya tak suka daging kambing Ustaz. Lembu pun tak suka. Saya suka daging ayam. Siang saya, tak dapat pahala dah saya. Nabi pun makan daging ayam. Ya. Ada kuliah fiqh makan minum sini. Fiqhul at'imah wal ashribah. The science of food and beverage ada. Ataupun the science of food and drinks ada sini. Tak ada. Panggillah seorang ustaz ajar fiqh makan dan minum. Seronok tuan. Cik duk belajar semayang, belajar puasa, belajar tafsir, belajar bab makan pula. Ya. Seronok belajar bab makan ni. Saya mesti dulu saya ajar subjek makanan dan minuman. Di surau adalah satu surau minta saya ajar fiqh makan dan minum. Saya kata boleh ya. Saya tak adalah kelulusan yang spesifik. Ya. Tapi dalam fiqh memang bab tu ada. Bahkan dia ada pelajaran yang khas. Fiqhul at'imah wal ashribah ya. Tu yang dulu ada ustaz kata makan daging lembu 40 hari. Apa? Jadi apa dia kata? Jadi hati gelap ataupun hati jadi apa? Hati jadi inilah. Mana hantau makanan ni sama saja. In terms of food we are the same standard. Dari sudut makanan kita dalam standard yang sama. Yang tak boleh sama ada makruh atau haram ialah dinaskan ataupun yang termasuk dalam kelompok-kelompok yang menjadi sebab yang boleh memudaratkan manusia, yang boleh menyebabkan manusia akal dia problem, itu saja. Of course yang melibatkan hal yang lain yang syarak memang ambil berat, tapi the rest okay ya. Pasal ada nas kata kalau makan daging 40 hari hati jadi gelap. Hati jadi apa tu dia panggil, ni susah nak belajar lah apalah macam tu lah ya. Tapi ada pula hak lain riwayatnya kalau tak makan daging lembu 40 hari jadi lagu lain pula. Macam-macam tak sesuai dalam Syiah tu masuk ya. Ada dalam kitab ni Ihya Ulumuddin ada ni. Memang ada, tapi ulama kita dah tapis ya, dalam buku-buku hadis mereka dia tapis balik dah, dia hurai balik ya. Hadis ni tak sahih, hadis ni daripada riwayat Syiah ya. Sebab tu kita tak boleh baca satu buku, kita nak bawa buku tu sampai hujung dunia ataupun nak bawa buku tu sampai hari kiamat, because buku dia tetap buku, dia bukan Quran ya. Yang betul 100% ni Quran ni. Ni 100% correct. Faham tak faham, reti tak reti, ni hak betul sekali. Adapun buku selain Quran, fakta yang ada dalam tu betul jadi betul, boleh ada tidak. Yang betul diterima, yang tidak kalau ulama lain kritik
okey, kita dapat pendedahan. Ya. Tapi jangan treat buku-buku yang ada macam Quran. Ini bukan saya kata, ni Imam Syafi'i kata. Innallaha ya'ba an yaj'al ala adimil ardi kitaban asaha min kitabihi. Allah Taala takkan jadikan satu buku di atas muka bumi 100% sahih macam bukunya, yakni Al-Quran. Buku-buku yang lain sentiasa expose atau terdedah kepada kekurangan-kekurangan tertentu. Ya. Sebab itu benda-benda pelik seumpama itu kadang-kadang kita tak boleh buat research. Zahirnya pun kita dah tahu apa kena mengena daging dengan hati manusia. Tak ada kena mengena langsung. Mungkin ada kesan dari sudut kesihatan atau seumpamanya, tapi dari sudut kerohanian tak ada. Itu daripada Hinduism, di mana mereka memang melarang memakan haiwan-haiwan yang berdarah kerana mereka ada ya, pegangan atau ajaran seumpama itu. Dia ada vegetarian yang tak makan benda-benda macam ni. Antara sebabnya ialah kerana benda ni dia boleh menjejaskan kerohanian. Islam tak ada that kind of teaching, tak ada ajaran macam tu. Soal kita tak nak makan tak apa, tapi jangan ada ajaran yang tidak tepat. Ya. Daging tak memberi kesan dari sudut kerohanian manusia. Ini orang belajar-belajar bab-bab kebatinan kan, dia memang melarang makan haiwan berdarah. Sebab dia kata boleh menumpukan hati dan nurani. Kerohanian kita akan jadi nipis, tak kuat kalau nak sembah Allah. Kena banyak makan sayur, itu vegetarian. Kita tak ada. Dan ini dah disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Kana Nabi wa ashabuhu ya'kulul lahma wal 'inab thumma yakhrujuna ila shalah. Macam mana hang kata makan daging dia boleh berkesan berkerohanian, sedangkan Nabi makan, sahabatnya makan dan mereka boleh melakukan solat dengan baik. Kalau hak malas nak semayang tu bukan sebab apa dia makan dari sudut daging itu. Mungkin ada sebab-sebab yang lain termasuk kemanusiaan, penat dan seumpamanya, sakit. Tapi bukan sebab daging tu. Ya. Ulama kita dah pangkah dah bab ni. Ya. Ini dipanggil anasir-anasir luar. Masuk. Ya. Jadi tak betul lah ya. Baik. Oh, lari jauh pergi pak makan pula. Kat mana tadi ya? Siapa pergi pak makan tadi? Sebelum saya nak cakap pasal makan, cakap pasal apa tadi ya? Ada poin tu, meleret. Baik, balik pada yang first tadi lah. Tauhid ya. Jadi dulu-dulu maybe kita Muslim, dulu-dulu mungkin kita Muslim by our parents, tapi hari ni kita by our own choice. Kita kena belajar, kena teliti sendiri ya. Dan kita dipertanggungjawabkan sendiri. Ya. Pasal kita dah besar. Mungkin kecil-kecil Allah Ta'ala akan tanya mak bapak kita, pasal apa kau tak ajar anak kau? Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Amru an Syuaib an Abi an Jaddihi, suruh anakmu solat ketika dia berumur 7 tahun. Bila dia umur 10 tahun, kamu pukullah dia. Pasal apa? Pasal didikan awal dan latihan for the training purpose. Ya. And initial knowledge. Jadi mak bapak kita maybe kalau dia tak ajar kita semayang, tak suruh kita semayang masa kita kecil, dia berdosa. Tapi bila kita dah balik, kita dah besar, adakah dia akan dipersoalkan lagi? Tak. Awak sendiri akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pasal awak dah balik, awak dah mukallaf. Sebelum tu memanglah dia yang bertanggungjawab, pasal kita tidak mukallaf lagi. Tapi once kita dah mukallaf, we are responsible for our own self. Kita yang bertanggungjawab di atas diri kita sendiri. Ya. Itu kata Allah Ta'ala, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, termasuk mak bapak kita. As long as kita dah besar lah, kita dah balik. Bila sebut mukallaf ni, kita dah balik, kita dah berakal, dan sifat-sifat mukallaf yang lain. Ya. Baik. Jadi tauhid alam roh dulu. Itu kata sebahagian para ulama. Dan mungkin lagi ada teori-teori yang lain. Sebab perkataan janji ni dia satu perkataan yang
ada banyak penafsirannya. Hatalah hadis Nabi pun ada banyak maksud janji. Ya. Itu satu sebab. Sebab yang kedua ialah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Sebab atau kriteria yang pertama, puak-puak ni depa langgar janji Allah. Depa tidak taat pada Allah dan perintahnya. Dan of course lah depa tidak mentauhidkan Allah. Dan siapa-siapa yang buat benda-benda ni sama saja, dia telah langgar akan janji Allah. Dan kedua ialah kerana depa memutuskan silaturahim dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ya. Sebab itu Islam amat memelihara dan menjaga serta menyuruh umatnya memelihara dan menjaga silaturahim, hubungan sesama keluarga atau sanak saudara. Ya. Kita banyak guna silaturahim ni kita sesama Muslim. Dari satu sudut betul lah kita kena jaga hubungan kita secara sesama Muslim, ya. Itu dari satu sudut tak salah. Tapi dalam syarak bila disebut silaturahim, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, ia merujuk kepada kaum keluarga, sanak saudara yang ada dua pertalian. Kata Al-Imam Ibnu Al-Asir dalam bukunya Al-Gharib fi Nihayatil dalam bukunya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar. Ya. Jadi silaturahim ni secara am ni kita sama Muslim lah, ada hubungan keluarga ke, tak ada hubungan keluarga ke, ada hubungan darah ke, tak ada hubungan darah ke, kita disuruh supaya memelihara hubungan dan pertalian kita. Ya. Al-Muslim akhul Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Dalam syarak silaturahim merujuk kepada dua. Satu, kaum kerabat yang ada hubungan darah, mak bapak kita, adik-beradik kita, ya, yang disebut sebagai zawun nasab, hok ada hubungan keturunan, kok atas, kok bawah, kok tepi, kok nyerong, semualah. Kok atas mak bapak kita dan ke atas, mak saudara kita dan ke atas, tok saudara kita dan ke atas, belaka-belaka lah, ya. Bawah anak kita, cucu kita, kanan kiri adik-beradik kita, anak buah, macam-macam. Ini semua ada hubungan nasab dan keturunan, ataupun in other words, dia ada hubungan darah. Ya. Zawun nasab. Yang kedua ialah al-azhar. Itulah hubungan dari sudut perkahwinan. Mak bapak isi kita, adik-beradik isi kita, ataupun secara umumnya kaum keluarga isteri kita. Ya, sebab tu orang kita kata bila kita kahwin ni bukan hanya kita kahwin dengan isteri kita, kita juga kahwin dengan mak bapak dia, kahwin dengan adik-beradik dia, kahwin dengan kaum keluarga dia yang lain. Bagi saya, ia ada statement yang betul. Maksudnya kita bukan kena jaga hubungan kita dengan isteri kita saja, tapi dengan kaum keluarga yang lain. Kerana dua-dua ni dia termasuk dalam konteks silaturahim. Kata Al-Imam Ibnul Asir dalam bukunya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan silaturahim. Ada hubungan darah dengan kita, saudara kita lah, dan hubungan darah dengan isteri kita. Ya. Hatta kalau seseorang itu bercerai dengan isterinya, maybe dia tak ada lagi hubungan pernikahan, dia bercerai atas seumpamanya, hubungan tu kekal sampai bila-bila dengan keluarga dia, ya, dengan mak bapak dia. Kita tak putus walaupun kita dah bercerai dengan isteri kita, tak putus. Ya. Dengan adik-beradik dia tak putus, anak beranak dia tak putus. Kita dengan isteri kita putus tu putus ikatan perkahwinan, tapi hubungan al-azhar, hubungan silaturahim, anak beranak isteri kita tak putus.
Hatta dalam setengah-setengah hal, sebahagian pengharaman masih kekal. Bila kita kahwin dengan isteri kita boleh kahwin dengan mak dia? Boleh? Tak boleh. Tak boleh ketika kita menantu dia, dan tak boleh juga jika kita telah bercerai dengan anaknya. Sampai bila-bila. Sebab tu bila kita belajar dalam fiqhul munakahah, the science of marriage, kita akan belajar orang-orang yang kita tak boleh kahwin. Dipanggil al-muharramat fin nikah. Ya, orang-orang yang diharamkan kita kahwin dengannya. Ada banyak sebab. Ya. Ataupun ada banyak bentuk pengharaman. Salah satu ialah tahrim mu'abbad. Haram forever. Sampai bila-bila. Yang hanya bukan melibatkan keluarga kita, keluarga bini kita pun sama juga. Mak dia, tuan-tuan, adik-beradik mak dia, tok nenek mak dia, dan seumpama itu, kita tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sebab itu dia panggil tahrim mu'abbad. Dia memberi kesan dalam syarak. Ya? Tak boleh kahwin. Kerana ada silaturahim di situ. Allah Ta'ala amat pelihara. Ya? Adik-beradik dia boleh kahwin lah, tapi dengan syarat telah bercerai dengan isteri kita. Kita dah kahwin dengan isteri kita, adik-beradik dia kita tak boleh kahwin. Itu dipanggil tahrim muakkad. Pasal pengharaman ni ada banyak bentuk. Ada pengharaman forever, sampai bila-bila. Ya. Ada pengharaman dia bertempoh. Macam adik-beradik isteri kita, dia bertempoh. Masa kita dengan isteri kita tak boleh kahwin dengan dia. Tapi bila kita bercerai dengan isteri kita boleh kahwin dengan dia, dengan adik-beradik isteri kita. Dan ni berlaku pada arwah atuk saya sendiri. Atuk saya dia kahwin dengan nenek saya. Ya. Ni cerita atuk sendiri, bukan atuk orang kan. Cerita atuk orang marah juga orang kan. Bila dia bercerai dengan atuk saya, nenek saya, dia kahwin dengan adik nenek saya. Oh, unik tapi belum jadi keluarga 69 lagi lah so far. Tapi cerita dia begitu. Jadi isteri dia hok dia nikahi selepas dia nikah dengan mak saya tu, dengan atuk saya, nenek saya tu, atuk saudara saya. At the same time nenek tiri saya. Oh, ada dua gelaran di situ. Kan? Ya. Jadi isteri atuk saya yang baru tu, dia juga adalah nenek saudara saya, kerana dia adik-beradik nenek saya. Pada masa sama dia juga adalah nenek tiri saya. Macam tu dah lebih kurang ya. Okey, ya. Tapi nak cerita dua-dua dia, itu silaturahim. Dan Allah Ta'ala suruh kita menjaganya. Dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut ayat tentang silaturahim. Ya. Di atas banyak kepentingan. Selain daripada sifat puak-puak musyrikun dan munafikun, dia suka memutuskan silaturahim. Allah Ta'ala tak benar kita sendiri selaku orang Islam untuk memutuskan silaturahim. Jadi ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar. Atau dalam Quran ada banyak ayat tentang silaturahim. Ya, tuan-tuan boleh buka dalam banyak ayat. Ada dalam surah Al-Baqarah 215, ada dalam surah An-Nisa ayat 36, ada dalam surah Al-Isra ayat 26, dan saya tengok banyak lagi ayat. Ya. Dan paling jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan, kalau kita nak infak, maka infaklah terlebih dahulu kepada kaum keluarga kita. Ya. Yasalunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu surah Al-Baqarah 215. Ya, yang sempat saya baca lah. Allah Ta'ala kata, mereka bertanya kepada kamu tentang infak, maka katakan kepada mereka, kalau kamu nak infak, infaklah kepada kedua ibu bapa kamu. Ya. Dulu kan mak bapak kita. Infaklah kepada kaum kerabatmu. Nampak? Falil walidaini wal aqrabin. Kemudian ada lagi lah
golongan yang lain, orang miskin, ya, anak yatim dan ibni sabil. Orang yang musafir ada masalah di pemusafiran. Ya. Nak cerita Allah Taala sebut tu, mak bapak dan kaum kerabat. Silaturahim. Isteri Nabi Ummu Salamah dalam hadis yang diriwayatkan, tak salah dalam Sahih Bukhari atau Muslim ataupun dalam kitab sunnah yang lain. Bila kita belajar dalam bab pernikahan ada babun nafaqah, bab nafkah. Ada dibincangkan di situ. Dia ada hamba, tiba-tiba dibebaskan. Dibebaskan. Bila dia bebaskan, Nabi jumpa dia, apa kata Nabi? Lau tasaddaqti ala akhwaliki kana a'zam li ajriki. Atau kama qala. Nabi kata, kalaulah kamu berikan hamba itu kepada bapa-bapa saudaramu, nescaya kamu akan dapat pahala yang lebih besar. Dia ada hamba, Ummu Salamah, isteri Nabi lah, dibebaskan hamba itu. Membebaskan hamba ada perkara yang amat digalakkan dalam syarak. Hatta Allah Ta'ala suruh dalam Quran, ada ayatnya. Hatta dalam fiqh muamalat, kalau kita belajar, memang ada satu bab kitabul etik, bab perbebasan hamba. Islam ni memang tak suka perhambaan. Cuma Islam ni dia buat sedikit demi sedikit untuk nak membebaskan sistem perhambaan. Dia tak haramkan tu, tapi dia buat sikit demi sedikit. Sikit-sikit bebas hamba, sikit-sikit bebas hamba. Kafarah, banyak bebas hamba. Malah secara umumnya Islam galak kita membebaskan hamba, dapat pahala yang besar, banyak hadisnya. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Ummu Salamah tu betul, tapi Nabi kata kalau mu tak bebas memberi kepada bapa-bapa saudaramu, nescaya kamu akan mendapat pahala yang lebih besar. Kerana apa? Silaturahim. Mungkin ada bapa saudara dia yang susah, yang tak ada hamba, pasal apa kau bebas? Bagilah kat dia. Ya? Nampak? Dan di samping ia adalah perintah Allah, perintah Rasul, galakan yang amat besar dalam syarak. Dalam Quran banyak ayat tentang silaturahim. Di sana ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Dan yang saya tertarik, menghubungkan silaturahim dapat memanjangkan umur seseorang dan dapat meluaskan rezekinya. Dan ini sabit dalam hadis-hadis yang sahih, antara dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik dan juga daripada Abu Hurairah dengan sedikit perbezaan lafaz. Kata Nabi, man ahabba an yubsat lahu fi rizkihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasir rahimah. Nabi kata siapa-siapa yang nak diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Dia jaga hubungan dengan kaum kerabat sedarah sedaging dengan dia, dia jaga hubungan kaum kerabat isteri dia. Nabi kata diluaskan rezeki. Nabi kata dipanjangkan umur. Dua ni kita nak lah. Tak nak luar rezeki, nak miskin. Semua orang nak tuan, luar rezeki ni. Tak nak jadi kaya, nak. Sebab tu hari-hari kita tengok ada je amalan kaya, amalan kaya, amalan kaya. Saya dalam 3-4 hari ni dapat 5 amalan nak jadi kaya. TikTok, Facebook, kan? Ada seorang tu dia suruh baca ya Razak, ya Fattah, ya Ghani, ya Mughni, ya Rahman, ya Rahim. Setiap kali lepas subuh dan lepas maghrib 77 times. Dia kata rezeki awak akan mengalir, awak jadi kaya seumpama mengalirnya air Zam-Zam. Amboi. How do you know? Macam mana awak tahu tu? Dapat wahyu ke? How do you get the numbers? Mana awak dapat nombor ni? Even the times. Nak baca waktu maghrib lah, waktu subuh lah, waktu zuhur lah. Macam mana awak tahu? Rezeki-rezeki ni benda gaib. 5 saya dapat tuan. Tu baru 1 ada 4 lagi. Ada suruh baca Al-Fatihah 41 kali dia tu. Lepas tu lepas sembahyang fardu baca ya Ghani, ya Razak 33 kali. Setiap sembahyang fardu. Yang kita tahu subhanallah je 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Oh, dia ada lagi. Ya Razak, ya apa tadi? Ya Ghani 33 kali. Pandai buat agama sendiri ya. Ini untuk kaya, khusus untuk peniaga. Ada lagi tu sampai
seorang tapi sampai 3 amalan dalam 3 ceramah yang berbeza. Ya, tak tahulah kau ada ceramah lain lagi banyak lagi. So baca inna atainakal kausar 1000 kali. Ini doa kaya. So selawat kaya, ada selawat kaya. Ha? Allahumma salli ala Muhammad karimil aba wal ummahat. Baca hak ni 10 kali. Main subuh, main asar. Hak tadi subuh maghrib, hak ni subuh asar pula. Macam-macam. Ada selawat kaya ya. Ya. Ada suruh baca 3 surah. Pasal apa kena baca 3 surah ni? Sebab 3 surah ni tak ada huruf kaf. Surah Al-Asr, surah Quraisy dan surah Al-Falaq. Pasal apa 3 surah ni special? Dapat tarik rezeki tu. Kaya. Pasal dia kata surah ni tak ada huruf kaf. Apa kena mengena huruf kaf dengan huruf kaya? Dengan kaya. Ya. Kalau ada amalan-amalan sebegini, para sahabat Nabi SAW tidak ada yang miskin. Of course lah umat Islam sampai hari ni takkan ada yang miskin kalau benda ni ada dalam syarak. Ya. Jadi tak payahlah buat agama sendiri. Come back to the basic. Awak nak jadi kaya, awak nak rezeki luas, amalkan apa yang diajar oleh agama. Hubung silaturahim, jaga ibadah, banyakkan bersedekah dan banyak lagi. Syekh Fadhil Ilahi Zahir dia karang buku Mafatihur Rizqi fi Du'il Kitab wa Sunnah. Kunci-kunci rezeki menurut Quran dan Sunnah Nabi. Hadis Nabi lah. Ada banyak, ada 10-11 macam tu. Semuanya merujuk kepada amal ibadah yang dilakukan. Perhubungan sesama manusia, infak, sedekah, zakat. Niaga zakat pun tak bayar, macam mana? Ya? Jadi tak ada hal seumpama ini. Ya? Hubung silaturahim. Jelas Nabi kata. Hatta Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari dia buat satu bab diluahkan rezeki. Bab mambusita fi rizki. Bukan begitulah. Bab diluaskan rezeki. Dia masuk hadis ni lah. Hubung silaturahim. Dan Sahih Bukhari dia ada satu bab yang khas, nak luah rezeki ni, nak kaya, nak apalah. Bukannya kita simpan Sahih Bukhari dalam rumah jadi azimat. Siapa yang tak nak rumah dimasuki pencuri, letak Sahih Bukhari dalam rumah. Sahih Bukhari bukan untuk jadi tangkal, dia untuk dipelajari. Ada babnya. Ya. Dan alhamdulillah bila kita belajar fiqhul muamalah, fiqh muamalah khusus daripada pengurusan harta, kita akan dapatilah hal seumpama ini. Dan apa yang diwawakan dalam market kita dalam banyak hal, of course lah, amalan-amalan khusus seumpama ini tidak ada sama sekali, none at all. Ya? Tapi kena belajar lah, baru kita tahu. Ya? Dan saya sendiri personally tuan-tuan, before saya jadi ustaz, saya ni seorang manager restoran. Saya manager restoran. After grad, saya tak terus jadi ustaz. Banyak tahun saya kerja, 3 atau 4 tahun saya manager restoran. Ya. Nak maju bisnes ni bukan senang. Bukan senang. Walaupun kita makan gaji, tapi kita terlibat dalam administration, dalam costing, dalam marketing, even dalam pricing. Dan kita tahulah bukan senang nak berniaga. Not as simple as that. Yang paling penting usaha. Lebih tu kita doa, kita tawakal dan kita ikutlah lunah-lunah dalam agama. Dan yang paling penting, kalau kita tidak menghubungkan silaturahim dengan kita bergaduh dengan anak saudara, anak beranak kita dan seumpamanya, kita samalah dengan puak-puak ni. Kerana selain daripada dia tidak taat pada Allah, selain daripada dia melanggar janji-janji Allah dan dia melakukan kerosakan di atas muka bumi, dia tidak menghubungkan silaturahim. Ya, baik itu amat penting sekali. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Dan ujung tu Allah Taala kata ulaika humul khasirun. Sifat-sifat ni yang ada pada mereka lah orang-orang yang paling rugi. Sebab itu kalau kita tak nak rugi, kita jangan langgar janji Allah, kita mentauhidkan Allah, kita jaga perintah, larangan dan suruhan Allah. Kita jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi dan juga kita menjaga silaturahim dan menghubungkannya setiap masa. Secara khusus dengan kaum keluarga kita, kaum keluarga isteri kita, dan secara umumnya kita sesama Muslim. Komuniti kita di masjid, komuniti kita di kejiranan kita, di tempat kerja kita dan selainnya.
Cubalah sebaik mungkin. Walaupun kita ni taklah perfect. Kadang-kadang saya pun boleh bercakap saja. Kadang-kadang ada konflik dengan kawan, itu benda biasa. Tapi jangan sampai memutuskan silaturahim. Saya personally tuan-tuan, saya tidak pernah bermasam muka dengan sesiapa. Kalau ada kes gaduh ke apa pun, saya akan bertegur siapa. Dia tak nak jawab, dia punya hal. Ya, tapi jangan kita yang bermasam muka. Jauh sekali kalau orang tegur kita tak jawab. Jangan sekali-kali. Ya. Dan itu kita nak kena tahu. Mudah-mudahan. Ya. Jadi setakat itu dulu. 45 minit. Okey tu. Dah isyak tadi kan? Oh, tak azan Ustaz main cakap saja. Tak stop. Tak apalah. Mudah-mudahan kita dapat kongsi sikit sebanyak. Bulan depan saya tak tahulah. Kot dah masuk puasa kot. Saya tak datang lah kot. Kita jumpa lepas raya lah kot. Ya. Jadi kita dah habiskan ayat yang ke-26 ni. Next nanti insyaAllah ta'ala kita masuk ayat yang ke-27 ya. Mudah-mudahan. Aku liqul azab wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr.